Ustazah pernah bertemu tuan-puan dengan orang yang ialah mungkin sebuah kehidupan yang agak jauh lah daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia jumpa ustazah sebab ustazah nak pergi Mekah. Masa tu dia pun masih lagi free dan sebagainya. Dia jumpa ustazah. Dia kata, ustazah doakan saya ya. Ustazah kata insya-Allah. Ustazah akan doakan sungguh-sungguh yang terbaik, yang dapat hidayah sampai jadi solehah. Ustazah kata sungguh dengan dia. Lepas tu dia macam termenung yang mandang ustazah. Lepas tu dia kata apa? Janganlah solehah sangat pula. Agaknya dia bayangkan doa ustazah tu, dia nampak ustazah ni kan. Rasa silap dia jadi ustazah. Entah dia malu, entah apa dengan kawan dia ke apa. Boleh dia jawab. Tapi janganlah terlalu solehah. Dia tak nak. Jadi nak kata apa? Orang ni kadang-kadang keinginan pun tak nak. Tak nak. Betul tak? Ya? Ustazah berkawan dengan artis-artis. Ya, adalah sebahagian yang Ustazah berkawan. Kadang-kadang macam tu juga Ustazah faham. Dia punya apa? Maksud dia tu Ustazah faham. Maknanya dia meletakkan satu limit juga pada perubahan dia. Tak nak dia contoh Ustazah, tak nak lah. Tak nak Ustazah tu. Jadi maknanya kita pun dah menghadkan soal keinginan kita. Apa salahnya biarkan je pada hidayah Allah. Biar Allah nak bagi banyak mana. Ya Allah, kau bagi aku hidayah. Banyak mana kau nak bagi aku hidayah bagi. Terutama nak angkat jadi wali ke, biarkan pada Allah. Ya, nak angkat jadi setinggi mana Allah nak angkat, biar kita ada keinginan itu. Tapi kadang-kadang kita awal-awal lagi tak ada keinginan. Ya, tanya dengan muslimin. Yelah, setakat macam ni okey dah ni. Dia katakan dia, takutkan orang tolak jadi imam masjid belakang kan ya. Satu hal pula. Maknanya, pada keinginan juga, kita tidak rawat betul-betul. Apa keinginan kita yang sebenarnya. Seorang suami patut berfikir, dia nak jadi apa keinginan dia benar-benar nak mencontohi teladan Nabi sebagai seorang suami. Ingin. Ya biarkan je lah doa. Sebab keinginan ni banyak terkait dengan soal doa kita tu. Biarkan je lah nak jadi macam mana punya baik suami tu. Tapi ada suami yang tak rela kan. Suruh cakap dengan isteri tu, saya sayang awak kerana Allah. Geli dia cakap dengan geli dia. Tengok bila dah suruh cakap pun tak nak dah geli dah telinga dia kan. Dia geli mulut dah cakap. Jadi pada ustazah benda kita memang takkan ke mana-mana. Awal-awal lagi takkan ke mana-mana. Sebab kita sudah tidak memiliki keinginan yang hebat. Tak ada keinginan itu. Sama juga para isteri yang banyak PN beragam ni kan. Ya, sebab dia tak ada keinginan. Dia tak tahu apa sebenarnya yang dia nak. Jadi pada benda yang remeh-temeh pun boleh berlaku isu dan pergaduhan dalam rumah tangga. Ya, dia boleh tension hanya kerana suami tak ingat tarikh lahir dia. Tension ada. Ya Allah, tak romantis langsung suami. Suami nak takut dengan isteri ni kadang-kadang. Sebab isteri ni jenis yang benda remeh pun jadi isu. Kalau isteri tanya, bang, hari ni hari apa bang? Takut suami nak jawab. Padahal tahu hari tu hari Ahad. Ahad ke Sabtu ke? Ke mana Jumaat dia? Takut nak jawab. Kalau dia ni isteri yang ber-PN beragam ni kan. Sebab tahu dah, dia mesti ada jawapan lain yang dia nak sebenarnya. Yang suami tu tak ada nak baca fikiran isteri tu. Sudahnya menakutkan lah. Ya? Dan benda tu jadi isu. Padahal kalau pada ustazah, ya Allah, banyaknya benda besar kita nak kejar. Memang tak suruh pun ingat hari lahir kita. Tak payah ingat. Ya? Sebab memang dia dah pelupa. Kalau dia ingat yang tu kan dia akan lupa benda lain. Ya? Puan mengingat yang tu tak payah ingat. Hari lahir dia pun dia tak ingat. Benda kecil-kecil tak payah ingat lah. Sebab ada benda besar. Benda besarnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu ajaran besar. Tapi bila keinginan tidak jelas, ustazah fikir kita nak kata rumah tangga ladang dakwah pun tak jadi. Nak kata rumah tangga ladang ibadah pun tak jadi. Yang jadinya hanyalah ada orang yang menyesali. Ya, lebih baik tak kahwin daripada kahwin. Ustazah pernah dengar seseorang pergi cakap dengan orang yang tak kahwin. Orang tu pun umur dah 50 lebih dah tak kahwin. Dia kata apa? Elok tak kahwin tu kak? Kalau kahwin, laki sakit hati. Akak elok tak sakit hati apa-apa pun. Macam mana orang dah kahwin boleh buat kesimpulan macam tu pada orang yang tidak ada jodoh? Baik tak kesimpulan tu?
Agak-agak ada tak orang sini cakap macam tu? Ya? Kau tak apalah tak kahwin, tu aku kahwin. Saya tension kau kahwin ni. Kau elok tak kahwin, dia kata kan ya? Macam mana kita boleh buat rumusan yang salah? Sebab itulah gambaran rumah tangga yang sedang kita lalui. Ya, padahal macam yang disebut oleh pengerusi dalam lift tadi, rumah tangga ini adalah ladang dakwah dan ladang ibadah. Saya emosi. Salah emosi pun ya. Okey, itu yang pertama, keinginan. Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazila syuhada imma ta'ala firashi." Siapa yang nak mati syahid? Ni soal nak tak nak je ni Belum pegang senapang, belum beli tiket ke Palestin, tu semua belum belaka tu. Cuma nak tanya nak tak nak je. Man sa'alallahu syahadata bisidqin. Siapa yang nak mati syahid sungguh-sungguh, ballaghahu Allah manazila syuhada imma ta'ala firashi. Allah akan angkat kedudukan dia sebagai orang yang mati syahid walaupun dia mati atas tilam. Tengok keinginan itu mengangkat martabat kita sebelum kita buat apa. Sebab tu ada orang berjaya. Dia dunia ke akhirat, dia berbalik pada soal K yang pertama, keinginan. Ustazah baru-baru ni tuan-puan bercakap dengan segelintir ataupun sekumpulan usahawan muda. Usahawan muda ni sebenarnya kalau tengok dia punya profil tu, bukan dia nak jadi usahawan pun, tapi sebab tak ada kerja. Jadi dia dia macam menggunakan ayat terjebak, ya, terjebak kepada bisnes. Jadi kita nak bagi motivasi, ya. Cuba tengok macam orang yang berniaga. Dia berniaga, dapatlah 2-3 ribu sebulan. Dalam keadaan kerja dia senang. Dia cuma masak nasi dagang, buat nasi kerabu, apa lagi yang sedap pagi tu, ya, nasi lemak. Dia menyiapkan sampai pukul 9 pagi. Yang kita ni pula orang bekerja ni tak masak nasi kat rumah, beli je kan, RM45 sebungkus. Kaya orang yang jual tu. Dia hanya bangun pukul 5 pagi. Harap-harap tuan-puan tak berhentilah daripada sini, ya. Semua pakat nak jual nasi lemak depan ni. Tapi ini Ustaz cakap ni betul-betul ni. Bangun 4-5 pagi, masak 80 bungkus, campur-campur lah nasi lemak ke apa, atau 100 bungkus. Kita jual pagi-pagi sampai pukul 8.30 atau 9, habis dah jualan tu. Kat KL ni. Dia jual RM5 sebungkus. InsyaAllah, bila hujung bulan, tak kurang 3,000. Dia dapat hanya dengan kerja sampai 8.30 pagi. Masa tu tuan-puan tengah jam kan? Ya, tengah bertiga nak sampai ke sini. Dia 8.30 pagi dapat dah 3,000. Paling kurang. Balik tu dia boleh tidur. Kan, petang dia boleh window shopping. Ya, dan macam-macam dia boleh buat. Bila kita berhadapan dengan orang macam ni, kita cakap tentang perniagaan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Tanpa keinginan, mereka kata, dah cukup dah. Nak buat apa ya? Betul tak? Dah cukup kan? 3,000 tu bagi orang yang seorang belum kahwin ataupun dah kahwin tak ada anak, dah cukup dah. Dan mereka rasa relax sangat sebab pukul 9 dah boleh rehat. Tunggu 5 pagi esok pula. Kalau ada pun kat tengah-tengah tu pergi pasar. Ustazah berurusan dengan sekumpulan ni bukan senang, tuan-puan. Sebab peluang dia banyak sangat. Okey, ada program sekian-sekian, boleh nak buat jualan itu, boleh nak buat jualan ini. Nanti insya-Allah akan ada panelis yang tolong war-warkan. Akhirnya bila sampai waktu, mereka SMS, minta maaf lah, kami tak sempat, tak berminat, tak apa macam lah. Tapi sebenarnya tak dapat datang. Ya? Akhirnya ruang tu Ustaz bagi pada orang yang nak. Tuan-puan, payah sangat nak berurusan orang tak ada keinginan. Sampai saya kata, memang kalau kita kata setakat nak makan, nak minum, nak bayar SIM card, nak bayar apa, nak bayar bil handphone ke apa, memang boleh dah dengan 3-4 ribu sebulan tu. Tapi Ustaz kata, tak ada keinginan nak jadi orang kaya. Supaya boleh bagi
zakat pada orang lain. Kalau kita biar kekayaan pada orang yang tak ada hati perut, tak pernah fikir tentang soal hukum halal haram, soal keredaan Allah, mereka akan hidup bergelumang dalam kekayaan tu. Luar rumah mereka tu orang susah, orang fakir miskin. Peduli apa kat dia? Apa salahnya kita yang ada iman sikit, ada ilmu sikit, ada pengetahuan, kita yang kena jadi kaya. Sebab kita ada timbang rasa, kalau kita kaya, itulah sasaran kita. Siapa dia? Fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Tapi apakah daya keinginan untuk menjadi orang yang memberikan sedekah dan zakat itu tidak ada pada orang yang sedang begitu. Dia hanya ada keinginan sekadar menyukat pada selera kehidupan dia semata.